Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur, selamat datang ke YouTube channel saya, Sang Medaka. Saya lah Sang Pendakar tu. Nama tu Sang Pendakar, Alhamdulillah orangnya sangat setia kepada raja dan negara. Okey, Alhamdulillah syukur aku masih lagi diberikan kesempatan, kesihatan, ruang dan waktu untuk aku terus buat video, berkongsi sebarang info, maklumat, semoga bermanfaat untuk hampa semualah. Right, so untuk video kali ni, video yang insyaAllah mungkin ringkas, tapi macam biasa, tak macam video TikTok yang seminit ke bawah. Video kita tetap panjang kalau nak compare dengan video TikTok lah. Saya tu kalau rasa yang jemu tengok video panjang-panjang tu, silakan ke TikTok. Jangan risau, aku pada TikTok account juga. So boleh follow dekat TikTok aku, Sang Pendakar juga, ID sama kan. Sebab setengah orang tak suka untuk video panjang-panjang kan. Okey, untuk video kali ni adalah sambungan. Aku boleh kata macam sambungan lah. Sambungan daripada video kes yang balut grain sap tu lah kan. Itu ada kena buat video balut grain sap. Alhamdulillah ada yang faham, ada yang tak berapa faham, ada yang langsung tak faham, tapi memang tu normal lah. Sebab lain orang lain dia punya pick up nak faham tu. Mungkin bagi yang cepat faham tu Alhamdulillah, bagi aku maksudnya hampa seorang yang bijak. Bagi yang tak faham tu bodohnya dekat aku lah. Sebab aku tak mampu membuat video nak bagi orang betul-betul faham. Jadi aku harapkan yang tak berapa faham tu boleh ulang lagi video tu 2-3 kali. InsyaAllah hampa akan faham lah. Dengan syarat kepala tu kena tenang dulu. Kepala tu mau relax-relax. Jangan tumpu sangat. Relax je. Video aku relax-relax je. Okay, so lepas keluar video tu aku pun expect orang akan tanya, itu hari yang balut Sang, habis yang tanam ladung tu macam mana? Macam ni kan? Ni yang tak siap lagi. Nampak dia berlubang-lubang. Saya tunjuk lebih dekat kan. Macam mana pula ceritanya tentang yang orang tanam ladung kan? Umum panggil tanam ladung kan. Cuma material yang ditanam tu kan. Adakah dia pakai timah, dia pakai astagfirullahalazim. Tengah-tengah rakam video orang call. Sama ada orang tanam timah ataupun copper ataupun tungsten. Yang paling mahal setakat ni yang aku tahu tungsten lah yang paling mahal kan. Apa beza dia? Material-material tu sendiri. Dan sebab apa orang kalut-kalut tebuk grain sap tanam ni lah, tanam ni kan, tanam benda-benda kat lubang ni tapi setakat ni aku dengar tanam je lah, tak ada lagi lah aku dengar orang bubuh susuk kat sini. Tak tahulah kalau ada jumpa pergi bomoh ke bubuh susuk, wallahualam tu aku tak tahulah kan. Untuk tengok grain sap nak jual aku, sap nampak menarik lah kan. Tak tahulah. Right, so kita akan pergi lebih dekat. Aku akan tunjuk lebih dekat sini lah, dekat apa, macam mana rupa dia, macam mana serba-serbi ringkas orang proses buat dia dan apa tujuan dia. Right, jom. Alright, so dekat sini kita ada sebiji grain sap. Dua bahagian dia lah. Grain sap kan kiri kanan kan. Boleh kot sebut grain sap, kan nak kena sebut crankshaft juga kan. Acik lah sebut grain sap kan. Kalau tengok sini tak siap lagi lah. Masih tak selesai dia punya proses dia. Bah, grain sap ni kita tebuk, lepas tu kita, bukan kita lah, kedai machinery. Macam grain sap ni aku pinjam macam biasalah kat kawan aku Syukri Motor tu. Janganlah puji kata dia murah hati sangat bagi pinjam. Aku paksa juga ni boleh bagi kalau tak kedekut mampus kan. Okay. Kat sini daun tebuk lah. Tebuk, lepas tu dalam tu dia akan buat stopper supaya tak tercabut. Kita tak boleh tembus terus, perasan tak? Ni lubang kecil, ni lubang besar. Nampak? Dia akan tindih balik lah buat lin. Kita tak boleh tembus terus. Kalau tembus terus, lepas tu kita letak sebarang material yang kita nak buat sebagai pemberat, dia boleh tercabut lah. Dia boleh tercabut. So macam-macam cara lah kaedah orang buat untuk jadikan dia sebagai stopper. So kalau tengok kat sini, yang ni yang dah siap nampak. Macam tak berapa ada je kan. Ni dia orang pakai material timah ni, tak salah aku ni. Timah ni dia orang pakai. Dia ikut atas customer lah nak apa. Ada yang nak pakai copper, tembaga. Ada yang nak pakai tungsten. Tungsten yang ni lah paling mahal yang aku biasa dengar orang buat lah. Tak ada lagi lah kes dengar orang tanam ladung ni bubur material emas ke apa tu. Wallahualam lah. Bangsawan betul kau tu kan. Okay, mula kita tengok dekat sini nampak. Dia tanam dekat kawasan sini. Dia tak tanam dekat kawasan sini ataupun kawasan sini. Persoalan dia sebab apa dia tanam dekat kawasan sini. Jawapan tu insyaAllah aku akan cuba jawab secara pandangan peribadi, bahasa mudahnya dekat whiteboard lebih besar lah. So tunjuk je lah dulu. Nampak ni macam tak apa nampakan. Ni sebab dah siap. Kalau tak siap lagi buruk juga ni. Ni dah mesin balik bagi lawa lah. Ni yang belum siap lagi lah. Right, so jom kita akan pergi conteng-conteng whiteboard lebih besar. Right, so tadi aku dah cuba tunjuk secara ringkas dan sekejap tu kan. Macam mana rupa grain sap tu lah. Bila kita dah melakukan dah, sudah membuat, macam pelik melakukan
Kita sudah membuat proses, menjalani proses tanam ladung. Ya, itu bahasa dia. Kan? Yang mana kita tebuk dulu. Kita tebuk lubang lah kat grain sap kan. Kita tebuk, lepas tu kita akan tanam lah sebarang material yang kita akan guna pakai lah. Sama ada timah, copper, tungsten, emas ke, kaya sikit kan, pakai emas ke, tu ikut masing-masing lah kan. Persoalan sekarang, apa fungsi dia kan? Apa fungsi dia? First sekali sebelum nak bercerita fungsi, kita akan tunjuk cara-cara lukis bulat lah. Terbelit-belit tangan. Nampak ke? Takut marker ni tak berapa nampak dah. Sekejap. Kau harap nampak lah tu. Okay, first kali ni satu bulatan untuk grain sap lah. Sini kita kata sebagai pin rod. Pin rod dekat grain sap tu lah. Okay, lepas tu perasan tak? Setiap grain sap dia ada macam tulang. Aku panggil tulang lah, bahasa aku tulang grain sap lah. Okay, umum kita akan tanam dekat bawah ni lah. Senang kata center dengan pin tu. Dia akan duduk macam ni lah. Nampak? Pergi lebih dekat lah. Umumnya akan tanam macam tu lah. Ni kenapa kamera ni tak nak zoom? Dia akan kita ambil center macam ni. Center macam tu. Okay. Jadi kenapa kena ambil center? Okay efeknya, selalu orang kata apa function kan? Fungsi sebenar yang orang duk kalut tanam ladung ni, panggil tanam ladung lah. Tanam ladung kita panggil kaedah. Tanam copper itu adalah material yang digunakan. Okay, kenapa kita tanam ladung kat sini? Kalau tengok video aku balut grain sap, apa aku cakap kat balut grain sap? Sebiji grain sap, dia sama macam patung zaman kecil-kecil aku dulu lah, indahnya zaman kecil-kecil aku. Patung tu, waktu kecil-kecil dulu aku tolak, patung tu naik balik. Aku tolak dia naik balik, nak haram patung ni, pandai pula dia naik balik. Sedangkan dia patung, maksudnya apa? Dia ada center titik graviti dia yang kuat dekat sini. Dia ibarat kereta Myvi lah. Kereta Myvi, walaupun tak bagi lower, center graviti dia memang padu, memang terbaik. Sebab tu Myvi laju. Dan insyaAllah boleh kawal lah kelajuan tu. Right? So patung ni bila kita tolak naik, sama macam grain sap. Kalau kita tolak, dia akan bergolek sampai force tenaga kita tolak tu habis lah. Jadi dia akan berhenti lah bergerak kat situ. Jadi bila kita tanam ladung dekat bawah ni, dia ibarat kita tambah lagi pemberat dekat sini. Dia ibarat kita tambah lagi berat dekat sini. Kalau kita balut grain sap, dia ibarat patung tu lagi besar. Bila lagi besar, samalah daya dia lagi kuat lah kat bawah ni, automatik lah. Bila kita tanam ladung sahaja, kita ibarat tambah pemberat dekat bawah. Jadi bila kita tolak dia akan naik lebih kuat daripada asal lah. Sebab bawah ni lagi berat. Contoh bawah ni 2 kilo yang pemberat dia, kita tambah sekilo, apa berlaku? Daya dia patah balik ni kuat gila punya. Dan daya dia kita nak tolak dia pergi turun pun macam berat. Sebab dia dah berat kan, kita tolak, berat lah. Dah naik, boom, libas muka tu ya. Nampak? Aku takut lah. Sebab tadi aku dah rakam ni, kali ketiga aku rakam sebenarnya. Nampak? Takut dah. Tadi rakam gambar blur, autofocus mana-mana. Dah rakam lagi sekali. Okay, tak padam dulu. Itu sebabnya kenapa orang tanam ladung dekat sini. Sebab orang nak daya pulang balik tu. Daya pulang balik. Boleh ke pakai daya pulang balik? Boleh lah kot. Sebab waktu lejang kuasa, piston dari atas ke bawah. Sekarang ni piston ke atas, pin ni duduk ke atas. Bila piston dari atas nak ke bawah, dia akan bergerak ke sini. So bila gerak sini, yang bawah ni naik atas. Yang ni pun dah mula terasa berat. Bila naik atas, dia nak turun ni balik, lagi kuat lah dia turun. Dia ada ekstra. Ibarat hang lari pup orang tolak, macam nak terjatuh. Daya tu kuat sebenarnya. Daya tu memang kuat. Dan material dekat sini yang umum kita tahu orang tanam copper ni tembaga lah. Tembaga, timah. Paling berat yang material yang aku tahu lah, tungsten lah, yang aku tahu lah, tungsten. Dan yang paling mahal adalah tungsten lah. Tak tahulah kalau ada anak bangsawan tanam emas pula kat sini, wallahualam lah. Tungsten. So kalau kita nak compare 1 kilo timah tembaga dengan tungsten, mana lagi bagus? 1 kilo timah tembaga dengan tungsten, mana lagi bagus? Yang bagus adalah tungsten. Sebab apa? Sebab dia paling berat. Mana paling berat Zang? Sama 1 kilo. Kita bukan cerita paling berat dah kat sini. Sekarang ni berat sama. Cuma bentuk dia yang lebih tak makan ruang adalah tungsten. Kalau contoh kita kata 1 kilo timah, dia punya besar ni. Ni ada siap. Yang lubang ni. Contoh kalau 1 kilo timah, mungkin saiz lubang ni kita kena buat 50 mm. Besar. Kalau 1 kilo tungsten mungkin
25mm. Jadi dia lebih kecil. Dia lebih tak makan ruang. Takkan nak bubur besar ni satu lah, tak kena. Tak kena. Jangan buat pening 1 kilo tungsten, 1 kilo timah, 1 kilo tembaga. 1 kilo tungsten lagi berat. Apa sang cakap tungsten berat, abah kau. Kilo tu sama. Cuma besar kecil benda yang kita nak tanam kat sini yang beza. Besar kecil beza. Contoh ni 1 kilo tungsten, besar ni lah. Kalau 1 kilo timah mungkin besar ni. Dapat 1 kilo. Contoh. Tu beza dia lah. Sebab apa orang pakai tungsten? Sebab orang nak lebih berat tanpa perlu makan ruang yang banyak. Jadi buat kerja nampak sikit kecil lah, tapi memang berat punya babe. Tungsten memang berat. Walaupun dia besar ibu jari, besar jari kelingking ke, ataupun besar ibu jari, berat dia lebih berat pada besar ibu jari punya timah lah. Ataupun cooper lah. Tapi umum kita tengok orang tanam cooper. Sebab apa? Tembaga kan? Sebab lawa kan? Lawa. Tembaga kan lawa. Kalau macam gol-gol sikit kan. Aku tengok pun nampak berkenan lah, menarik lah kat situ. Itu beza dia lah. Kenapa material-material ni orang pilih. Sebab orang nak dapat daya lagi. Kalau contoh kita kata motor tu asal bubur timah. Bubur timah daya lajak tu tak cukup lah. Macam enjin kosong lagi. Enjin nak tolak. Daya enjin tu membantu. Daya enjin tu ada lagi. Hidup lagi enjin tu punya power. Power bank enjin tu hidup lagi. Tapi jadi kosong. Sebab apa? Sebab daya ni dah habis dah. Grain sap ni dah habis lah kan. Beritahu macam kes grain sap besar kecil tu. Efek dah. Sekarang ni jadi macam tu. So kita tanam lah. Asal tanam timah tak cukup ni. Okay, buka tanam tungsten. Automatik. Ada terus. Tenaga hujung tu dia ada daya kayuh. Dia ada daya tolakan. Ada orang komen tu pun daya energia ke orang sebut. Kumon tak pandai sangat bahasa-bahasa canggih ni. Kan? Sebab tu orang duk kalut tanam ladung. Dan satu lagi kes kenapa tanam ladung ni nak main tipu. Sekarang ni kan gaya lungguk bayar RM50, RM10 penganjur ambil. Sebab apa penganjur ambil RM10 tu? Kau jangan silap. Dia dah penat-penat susun budak, lepas tu bayar upah komen buka apa head block ni nak tengok grain sap kan. Grain sap spec tu grain sap standard gasket sekeping. Grain sap kawan ni memang grain sap standard. Grain sap diameter standard tapi dia tanam ladung. Waktu dia top speed dia ni lagi laju top speed pada motor kawan ni. Sebab dia main tipu, dia tanam ladung. Tapi tak heranlah main tipu, nama pun lebih haram. Apa dah hal kan? Kalau kita nak compare dengan balut grain sap dengan tanam ladung ni, mana lagi baik? Mana lagi baik tu susah nak jawab sebab dia ikut kepada keperluan kita sendiri. Kan? Sebab kita kena faham rumah grain sap ni untuk motor 4-stroke kebanyakannya kita ada satu dinding kan. Dinding ni aku panggil rumah grain sap rumah grain sap. Berapa besar kita boleh buka sebelum kena rumah ni. Contoh diameter grain sap kita 103. Contoh. Dah nak CP-CP nak kena. Gear 4 pun dah nak kena dah kan. Kita dah tak boleh nak buat apa dah. Waktu tu kita tanam ladung lagi. Dapat lebih berat. Macam itulah kan. Umum benda ni yang banyak aku tahu tanam-tanam grain sap ni, tanam-tanam timah lah apa semua ni dekat motor 2-stroke dulu. Motor 2-stroke lah antara bagi aku antara pelopor lah benda ni, walaupun mungkin ada 4-stroke buat dulu tapi aku tak tahu, tapi setakat yang aku tahu 2-stroke buat benda ni dulu. 2-stroke sebab 4-stroke senang, J4, J8, J12, 2-stroke J1M lah tapi gila babinya laju. 2-stroke dia beza, sistem dia pun beza lah. Aku bukan seorang yang layak untuk bercakap tentang 2-stroke sebab aku tak mengkaji sangat 2-stroke ni. Kita tahu benda-benda basic je lah kan? Okay, so lepas tu orang tanya juga macam contoh auto kan, contoh kit auto tu apa beza pula besar kecil kan? Kan ada auto yang berat kan. Fungsi dia sama macam fungsi sprocket. Fungsi dia contoh kita kata grain sap. Okay, ni grain sap. Sini auto kita. Auto kecil. Satu grain sap juga. Grain sap. Satu auto besar lah. Ini auto besar. Berat sama tau, 2 kilo. Berat sama 2 kilo. Sekarang ni diameter tak sama. Sekarang ni diameter 25mm. Contoh. Mana mungkin 25mm kecil benar kan. Contoh lah 25mm. Sini contoh 50mm. Contoh lah. So berat yang sama, saiz tak sama. Ni saiz kecil, ini saiz 2 kali ganda daripada atas lah. Ni 25cm. 25mm ni 50mm. Apa efek dia tau? Kalau orang duk tanya auto tu kan, apa efek dia? Sekarang ni dia sama macam sprocket. Ini kita kata ibarat sprocket saiz 13 depan, ni ibarat sprocket saiz 15 depan. Ratio yang sama 3.0. Ni pun ratio sama 3.0. Ingat tak apa aku cerita dekat video tu tadi? Walaupun ratio sama tapi physical tak sama, hasil dia tetap tak sama. Yang ni daya kayuhan dia akan lebih kuat daripada yang ni. Yang ni daya bergerak dia lebih cepat daripada yang ni. Sebab apa jadi macam tu? Okey. Balik kalau hampa yang rajin lepas tengok video ni, tak buat apa, ambil satu tali, satu panjang 0.5 meter, satu lagi panjang 1 meter.
Lepas tu hampa ambil bearing grain sub sebiji, hampa ikat kat ujung tali. Hampa ikat kat ujung tali ni juga. Lepas tu hampa pusingkan tali tu. Hampa tengok mana lagi senang nak bergerak mula-mula. Adalah 0.5. Ni lagi cepat lah. Tapi yang mana lagi kuat daya pusingan tu. Sebab tu maksud daya pusingan tu nak tahu kuat, kita nak berhentikan pusingan tu. Kalau yang 0.5 ni lagi cepat berhenti daripada yang 1 meter ni. Yang ni lagi lambat berhenti. Sebab apa? Sebab diameter dia besar. Ni pun daya pusingan tu besar. Daripada yang ni kecil lah. Yang ni cepat. Yang ni lagi kuat. Dia beza. Cepat ni. Cepat ni daya acceleration tu cepat. Tu cepat. Kalau kuat dia bawah lambat sikit dia steady. Dia macam tu. Yang tu kuat. Yang ni cepat. Yang kecil ni cepat. Yang besar ni kuat. Sama juga dengan grain sub. Grain sub yang kecil dengan besar. Apa beza grain sub standard dengan grain sub dah balut? Macam ni lah. Grain sub standard dia lagi cepat. Grain sub yang balut dia lambat tapi dia kuat. Kalau nak compare ni pula, kalau dari segi yang tajuk kita sekarang ni, balut kita tanam ladung ni, yang ni yang tak tanam. Ni tak tanam apa-apa. Ni yang dah tanam lah. Cakap ni aku dengar tanam lah. Tanam, kita panggil bahasa tanam grain sub lah. Tanam apa-apa material pun. Tak ada lagi lah aku dengar orang susuk ke apa dekat grain sub. Kot lah boleh susuk, boleh bubur susuk kat grain sub lagi laju ke tu, Wallahualam lah, tak tahulah kan. Ni dia punya efek lah. Balik pun boleh try saya tali. Kalau hampa nak nampak ataupun hampa nak lebih faham lah. Jangan pula hampa libah duk swing terlepas kena TV pecah pula lagi, tak boleh lah. Jadi itu saja untuk benda-benda ni lah tentang berkaitan grain sub ni lah. Yang ni kau pinjam kawan aku punya lah, Syukri Motor. Banyak orang buat benda-benda macam ni. Dekat Facebook pun ada. Apa pandai-pandai cari lah. Kalau kat Facebook tu, try lah cari tanam tungsten, mungkin akan keluar list orang yang buat. Wallahualam. Buat try cari. Tapi kena faham lah, tungsten tu mahal. Bila dia mahal, kos yang nak buat pun tinggi lah. Dan lepas tu, lepas orang buat benda-benda macam ni, orang buat apa tau? Orang tanya kat aku, apa nak buat ni, nak buat apa Isang? Kita akan hantar grain sub tu untuk buat balancing balik. Mesti biasa dengar balancing grain sub. Ni nak mula jawab soalan yang dekat ruang komen lah, alang-alang dalam satu tajuk, kita ceritalah terus. Balancing grain sub tu. Kenapa kita kena balancingkan grain sub tu? Kita kena bagi dia straight mungkin. Kita letak meter dekat sub auto dengan magnet tu. Kita akan ada meter die gauge. Kita akan tengok gelong tak gelong grain sub tu. Grain sub tu dia tak boleh sini rendah, sini 0.5, sini 0.00 center, tak boleh. Maksudnya dia sengit sebenarnya, walaupun sikit. Jadi bila sengit akan ada bearing yang menerima force yang lebih kat sini. Jadi putaran tu akan berat. Sama macam kalau tayar belakang kita kan ada setengah orang modify pakai arm lain-lain, jadi dia banyak washer kan, kadang buka tayar pum terabur washer, dah jenuh nak cari center balik bagi dapat. Kalau kita buat sengit, bukan setakat tayar motor tu gelong, force tu sendiri, motor tu ni akan ketat dekat tayar. Kadang kalau kita kunci kuat sangat pun bearing kan tarik tayar ketat kan. Bila tayar ketat, adakah tenaga tu akan keluar habis? Tak akan keluar habis lah. Sama dengan grain sub. Sebab tu orang lepas pasang enjin, pasang grain sub, sebelum pasang blok, orang buat apa? Orang akan kayuh rod tu dulu main rod. Lancar tak lancar? Tak lancar orang ketuk lah. Ketuk bearing semua, bagi sampai center lah. Walaupun grain sub kita ni dah center elok, tapi kadang-kadang cara pasang tu sendiri. Sebab tu ada yang pasang boleh TS dululah, layuk api lah, macam-macam cara, macam-macam kaedah, macam-macam skill, ikut terpulang pemain masing-masing kan. Sebab dia tak boleh sengit. Kalau sengit dia ketat. Bila dia ketat, daya tak keluar habis sebab dia ketat. Pergerakan dia tak lancar lah. Sebab tu orang pergi hantar buat balancing. Yang lagi banyak duit buat static balancing. Grain sub tu kan selalu orang tebuk ni nak tanam tu je kan. Sekarang ni dia tebuk ke sini. Sebab dia nak balancing kan grain sub tu, daya tu sama. Tu terpulang lah berapa degree dia nak main. Sebab head block tak sama, ada yang head block ke depan, ada yang head block duduk atas ni. Kita kata S5 head block macam ni, LC head block macam ni. So titik tu sendiri tak sama lah, tak sama. Bezanya motor yang buat static balancing ni, bila selalunya kita rem je motor tu, rem. Kalau motor yang beli jet rod biasa pasang rem tau, bergoncang-goncang motor, macam tu kan. Kalau motor yang buat static balancing kita rem, boom, motor tu di situ, boom, motor tu tak bergoncang gila-gila pun. Maksudnya betapa stabilnya enjin tu sendiri. Grain sub ni tak gelong lah senang kata. Terbaik lah. Kalau sampai buat static balancing tu memang terbaik lah. Right, so aku rasa itu saja untuk pandangan peribadi aku tentang kenapa orang tanam grain sub ni. Sebab orang nak dapat daya ekstra tu lah kan. So aku harap video aku yang serba ringkas ni yang dapat faham.
Dan kepada yang marah-marah untuk video aku kenapa panjang tu, aku minta maaf, video aku memang panjang. Kalau nak tengok video pendek-pendek boleh tengok dekat TikTok aku. Aku pun ada TikTok juga, akaun TikTok aku. Boleh follow akaun TikTok lah dah. Boleh follow akaun TikTok aku, ID sama Daka. Adalah video seminit, kadang setengah minit dia buat kat situ, video pendek-pendek je. Kan? So kalau ada yang tak faham daripada video ni, cuba tengok banyak kali, cuba ulang. Kalau tak faham ke, aku minta maaf. Memang susah aku nak buat video, nak bagi satu video tu perfect semua orang boleh faham. Sebab daya kefahaman orang ni tak sama. Ada orang yang cepat faham, ada yang lambat sikit faham, ada yang tak faham langsung terus. So kalau yang tak faham langsung terus tu bukanlah hampa bodoh. Akulah bodoh sebab gagal membuat video konten yang memberi manfaat dan memberi kefahaman untuk semua lapisan masyarakat. Macam bahasa pemberita pula kan. Right, so itu saja. Sekarang ni kita masih dalam PKPP lagi. Kita masih dalam proses pemulihan. Tolong keluar, pakailah topeng tu. Berapa duit sangat, walaupun topeng tu memang harga mahal aku tahu, tapi tolong pakai. Duduk tempat awam tu apa semua tolong pakai. Sebab sekarang kecoh mula balik, kita punya graf pun naik balik. Kan? Kalau graf dyno naik tu kita tepuk tangan ramai-ramai, tak apa. Sekarang ni graf indikator kita punya yang positif tu naik, tu benda yang bukan untuk kita tepuk tangan tu. Tu masalah tu, pening tu. Jangan sampai pihak kerajaan berkeras hati untuk buat balik PKP balik. Yang mana semua orang duduk rumah balik. Masalah lah. Kan, masalah. Tolong semua bagi kerjasama lah. Sebab banyak tengok sekarang ni viral kan dekat social media yang ada pakai tag gelang tu kan. Hampa berbalik pada overseas sebab mungkin hampa duduk overseas tu, tempat hampa duduk tu bermasalah tentang cara diorang nak kawal COVID ni. Jadi hampa nak balik Malaysia dah tenang, dah tenteram, alhamdulillah, terima kasih. Malaysia dah tenteram, hampa balik tu hampa tak kuarantin diri hampa sendiri. So hampa adalah kluster yang hampa adalah bakal menjadi kluster baru untuk kami. Takkan tiba-tiba ni kluster apa ni kat Selangor ni? Makcik Kiah bukan dapat bantuan kata dia. Makcik Kiah dapat bantuan pergi overseas pula. Balik bawa penyakit. Tak nak macam tu lah. Kan? Sebab kalau kita degil macam tu, kita ibarat mensia-siakan selama 3 ataupun 4 bulan, tak salah aku. Yang mana doktor, nurse, pekerja hospital lah, KKM, askar, polis, rela apa semua yang bertugas tu, ibarat kita mensia-siakan je. Dia orang yang bekerja tanpa cuti tu. 3-4 bulan guys, 3-4 bulan tu gila tu. Memanglah kata gaji jalan dapat allow. Tapi kalau kerja penat ni duit pun tolak tepi dah. Jadi aku nak cakap terima kasih banyak kepada semua yang bertugas sewaktu COVID tu lah. Hampa lah hero sebenar. Aku tak buat apa pun, buat video je. Right. So itu sajalah pesanan ringkas daripada aku. Aku harap apa semua tolong ikut arahan kerajaan. Itu saja. Right, sudahkan video kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Sebelum lupa, macam biasa, sebarang pertanyaan insyaAllah komen kat bawah, aku free, aku akan reply. Tak apa, sambil tengah buat video topik yang sama, aku akan reply lah. Okay, itu saja. Bye bye.